Okay, so nombor 3. Padankan pernyataan tentang pertukaran bahan antara persekitaran dan sel badan dengan organisma yang sesuai. Okay, so organisma sesuai. Sekejap. Okay, so nombor 3. Okay, awak tak nampak. A, dia kata sini, pernyataan dia, oksigen dari atmosfera meresap secara terus ke dalam sel. Okay, so adakah secara ringkas ataupun kompleks? Okay, ingat sekali lagi, ringkas tu adalah unicellular, di mana contohnya tadi cikgu beritahu amoeba. Okay, itu adalah organisma ringkas. Manakala kita adalah organisma kompleks. Okay, kita multicellular, iaitu kita mempunyai banyak sel dan juga organ dan juga tisu untuk mengambil semua ni lah bahan-bahan yang diperlukan. Okay, so sekarang ni oksigen dari atmosfera meresap secara terus ke dalam sel. Okay, secara terus ke dalam sel. Jadi jawapan dia soalan 3. So jawapan ni, oksigen dari atmosfera akan meresap secara terus ke dalam sel. Jadi adakah organisma ringkas ataupun kompleks? Jawapan dia adalah yang lain dengar ke? Okey, tengok sini soalan dia. Oksigen dari atmosfera dia meresap, okey, meresap secara terus ke dalam sel. Jadi kata sini perkataan dia meresap secara terus. Jadi jawapan dia adalah organisma ringkas. Okey, organisma ringkas. Kemudian dia kata sini oksigen diangkut oleh darah dari organ respirasi ke sel-sel badan. Organ respirasi peparu. Okay, lepas tu peparu dah ambil oksigen, dia akan hantar kepada sel-sel badan kita. So tu adalah kompleks. Okay, boleh? Kemudian, okay, bahan kumuh seperti karbon dioksida dan urea meresap keluar dari sel. So ni dia kata meresap. Ni maksud dia adalah ringkas. Okay, organisma ringkas sebab dia meresap. Okay, resapan. Ringkas lah. Proses resapan adalah ringkas. Kemudian darah mengangkut bahan kumuh dari sel badan ke organ perkumuhan. Yang ni adalah jawapan dia kompleks. Okey, siapa yang tak faham yang ni? Ada yang tak faham kenapa cikgu cakap yang macam ni? Cik Mazrin dah masuk ke? Okey, Mazrin dah masuk Alright, okey. So ada apa-apa soalan untuk yang ni? Boleh faham? Ingat balik kalau ringkas, okey, organisma ringkas. Okey, soalan tak faham. Okey, macam ni. Tadi kan cikgu cakap ringkas ni apa? Organisma ringkas maksudnya organisma yang satu sel, unicellular. Unicellular, tahu apa tu unicellular? Unicellular. Unicell, sorry, dalam bahasa Inggeris unicellular. Okey. Dalam bahasa Melayu awak belajar unicell. So unicell adalah ringkas, organisma ringkas. Manakala kompleks adalah multicell. Daripada multicell. Okay. Daripada perkataan ni awak faham. Multi maksudnya banyak sel. Macam kita lah manusia. Manusia banyak sel. Kita ada banyak sel. Sel rambut, sel mata, sel hidung awak, sel badan awak, okay? Sel kulit awak, tu semua sel. So kita adalah kompleks. Manakala unicell, organisma unicell sebagai contoh organisma yang kecil, okay? Dia adalah unicell. Okay, so bila unicell, dia meresap semua benda melalui proses resapan. Ni meresap, proses resapan. Contoh kalau awak Warren, awak makan ada awak nampak makanan awak terus pegang makanan terus dia meresap dalam badan awak? Tak kan? Okay, sebab awak bukan resapan. Okay, awak adalah
multi-cell. Bila awak nak makan, awak kena masuk dalam mulut awak kena kunyah, lepas tu nanti enzim akan masuk dalam mulut awak, dia akan hancurkan makanan, masuk dalam perut pun dia akan hancurkan dan meresap semua nutrien. Itu adalah multi-cell. So kita bukan meresap, kita ambil, kita mengangkut bahan-bahan tu ke dalam sel. So sebab tu cikgu cakap sini jawapan dia, oksigen dari atmosfera, oksigen ni, oksigen meresap ke dalam terus, nampak tak? Secara terus ke dalam sel. So tu adalah unicell. Okay. Tapi kalau kompleks, awak tengok oksigen diangkut. Nampak? Kita angkut oksigen tu oleh darah dari organ respirasi ke sel-sel badan. Kita mengangkut. Proses pengangkutan. Diorang proses resapan. Okay, ini proses resapan, manakala multi-cell proses pengangkutan. Okey? Boleh ada soalan lagi untuk yang ni? Boleh faham ah? Okey, cikgu teruskan. Okey, kemudian nombor 4. Okey, nombor 4, okey bagus, sorry. Okey, so 4, lengkapkan peta pelbagai alir di bawah. Okey, so ini kan dia bagi tahu awak apa kesan sistem pengangkutan ni jika dia tidak berfungsi. Contohnya kegagalan jantung. So jantung gagal berfungsi dan juga salur darah akan pecah. So apa akan jadi kepada badan kita? Okey. So yang pertama, kalau kegagalan jantung, jantung tujuan dia untuk apa? Untuk mengepam darah keluar masuk. Maksud cikgu keluar masuk, mengepam darah untuk pergi ke dalam sel, mengangkut oksigen, manakala akan keluarkan karbon dioksida dan keluarkan karbon dioksida tu kepada, dia akan hantar kepada peparu. Okay, so kalau kegagalan jantung, okay, so menyebabkan apa? Oksigen tak dapat masuk ke dalam sel dan juga karbon dioksida tak dapat keluar daripada sel. Okay, tak boleh pergi ke peparu. Jadi apa akan jadi pada kita? Yang pertama adalah sebabkan kegagalan jantung, darah kita takkan mengalir. Okay, darah akan berhenti, darah akan stop. Okay, sebab yang mengepam darah adalah jantung. So darah tidak mengalir. Okay, darah tidak mengalir. Okay, lagi salur darah pecah. Salur darah tu yang untuk laluan darah tu, satu tube tu. Contoh dia pecah, apa akan jadi? Kalau dia pecah, oksigen takkan dapat sampai ke dalam sel badan. Okey, sebab dia dah pecah, tak ada macam pipe. Awak bayangkan pipe. Bila awak pasang air kan, air, okey, awak salurkan air, ada air, betul tak? Contoh tiba-tiba pecah, macam mana air nak keluar? So tu macam tu lah bila salur darah pecah. So dia darah tak boleh transport oksigen, tak boleh mengangkut oksigen. Okey, so jawapan dia oksigen. Oksigen dan nutrien. Okey, nutrien lah. Sampai ke badan. Ke sel-sel badan lah. Ke sel badan. Okey. Ataupun lagi satu, jawapan dia bahan-bahan lain lah. Okey, bahan seperti bukan oksigen. Mineral. Okey, mineral pun tak dapat angkut, nutrien pun tak dapat angkut. So bahan-bahan tidak dapat diangkut sebab salur darah dah pecah. Okey. So biasanya ini kan adalah antara punca orang meninggal lah, mati lah. Okey. So kegagalan jantung mungkin dia ada heart attack. Okey. So dia boleh jadi macam ni lah. Ini penting tau. Bila tak ada oksigen, tak ada bahan-bahan dapat angkut ke seluruh badan, so menyebabkan sedikit demi sedikit sel-sel akan mati. Okey, sedikit demi sedikit. Lama-lama bila sel semua gagal berfungsi, okey, jantung pun akan berhenti. Okey, so orang tu boleh matilah ataupun meninggal. Okey, dah siap? Ada soalan untuk yang ni?
Cikgu masih bersama anda, ke anda just buka saja ni dan awak pergi tengok TV. Okay, cikgu teruskan lah. Tak ada orang respon. Okay. So seterusnya nombor 3.2 sistem peredaran darah. Okay, sistem peredaran darah. Okay, nombor 1 namakan komponen yang membentuk sistem peredaran. Ya, cikgu tumbuhan mati sel kan? Tumbuhan mati sel sebab dia ada banyak sel. Sel daun, sel akar, sel batang. Okay, mereka pun mati sel. Kecuali kenapa kita panggil dia unisel? Sebab dia organisma yang sangat kecil. Kita kena tengok diorang melalui mikroskop. Contoh dia amoeba, euglena, itu semualah. Okay. Alright, so nombor 1, namakan komponen ni. Okay. Komponen yang pertama, siapa tak tahu ni cikgu dah tahu lah. Dia tak ada kot. Nombor 1 jawapan dia. Apa nama komponen ni? Apa nama organ ni? Kita panggil sebagai jantung. Okay. So kemudian B. Okay, dia macam air kan? Tapi dia bukan air. Sebab dia kata sini sistem peredaran. So dia adalah, ya betul, darah. Okay, darah. Right. Okay, C. Ni apa? Ini tricky sikit. C adalah apa? Dia macam bentuk pokok. So jawapannya adalah salur darah. Okay, salur darah. Okay, salur darah. Kenapa salur darah? Okay, ini salur darah ni. Ini adalah tempat mengalir air, mengalir darah lah. Okay, ini apa? Dia akan ikat dengan sel-sel ataupun dengan organ. So sebab tu kita panggil sebagai salur darah. Okay, veins, betul veins. Tapi kita panggil veins dalam bahasa Melayu salur darah. Okay, betul Hafiz. Okay, boleh cikgu teruskan sebab ini simple kan? Okay, so next. Okay, nombor 2 dia kata sini haiwan vertebrata. Sekejap cikgu pada. Okay, haiwan vertebrata mempunyai sistem peredaran darah yang berbeza. Okay, lengkapkan jadual di bawah bagi membezakan sistem peredaran darah dalam mamalia, amfibia, ikan dan juga burung. Okay, ingat balik. Okay, so sekarang ni apa jenis sistem peredaran untuk mamalia kita? Mamalia, manusia. So kita ada atrium dan juga ventricle yang lengkap. Kita ada 2 atrium, 2 ventricle. Okay, dan darah mengalir oksigen dan juga karbon dioksida. Betul? Okay, so disebabkan tu kita dipanggil sebagai ganda 2. Okay, ganda 2. Ganda 2. Lengkap ke tak lengkap? Okay, ganda 2. Lepas tu dia lengkap dan juga tertutup. Okay, tertutup. Okay, siapa yang tak fahami ni? Boleh? Okay, amfibia pula. Kalau amfibia, dia ganda 2 tak? Okay. Dia ganda 2 ke tidak? Ya, dia ganda 2. Okay, dia ganda 2. Okay. Lengkap ke tak lengkap? Dia adalah amfibia. Amfibia contoh dia katak. So kalau katak, kenapa dia kan ingat tak cikgu bagi tahu lagi. Tengok nota balik. Tengok nota. Katak, okey, dia ada dia punya organ untuk peredaran darah adalah untuk serapan untuk mengangkut oksigen adalah yang pertama kulit dan juga paru. Okey. Tapi awak kena ingat amfibia dia ada satu tempat dekat ventricle dia, darah oksigen dengan karbon dioksida akan bergabung. Ingat tengok balik kat nota. Nampak? Kan ada warna purple tu, so tu bergabung. Sebabkan tu dia adalah tidak lengkap. Okey, dia tak lengkap. Dan juga dia adalah tertutup. Okey, tertutup sebab darah dia tak mengalir ke tempat lain. Maksud cikgu dia berada kat dalam jantung dia saja. So disebabkan tu semua tertutup. Tertutup. Okey. Kemudian berarti tidak lengkap. Okey, tidak lengkap. Okey, cikgu letak kat atas ni ya. Tak boleh. Ini tak nampak. Okey. So cikgu letak sini.
Ya, ganda 2 tertutup tidak lengkap. Okey, kemudian ikan. Ikan ganda 2, dia ada 2 atrium, 2 ventricle? Tak, dia ada 1 saja. Okey, dia tunggal. Okey, dia tunggal. Kemudian tertutup? Ya, dia tertutup. Okey, dia tertutup sebab dia punya pengaliran jantung ni memang tutup. Okey, tertutup lagi. Apa lagi? Tunggal, tertutup. Adakah lengkap ke tidak lengkap? Dia adalah lengkap. Okey, dia lengkap. Boleh? Dia lengkap. Sebab oksigen dengan karbon dioksida dia tak bergabung kan? Kita balik. Saya faham tak ni? Siapa yang tak faham untuk yang ni? Okay, boleh tengok balik ni dekat muka surat 50 dekat nota. Okay, tunggal, tertutup, lengkap. Okay. Okay, kemudian last kali adalah burung. So burung dia adalah ganda 2. Okay, ganda 2. Lepas tu dia lengkap dan juga dia tertutup. Okay, dia tertutup. Okay. So kemudian bilangan atrium pula. Okay, bilangan atrium. Siapa boleh beritahu cikgu berapa bilangan atrium untuk mamalia? Kita ada berapa atrium? Atrium adalah bahagian atas jantung. Kita ada 5, 4, 2. Okay, kita ada 2. Okay, kita ada 2 atrium. Okay, amphibia pula. Amphibia ada berapa atrium? Dia ada 2 juga. Okay, dia ada 2 juga. Cuma dia ada 1 ventricle sahaja. Okay. Okay, kemudian untuk ikan, dia ada berapa atrium? Okay, ikan ada 1 sahaja. Okay, dia ada 1 sahaja. Manakala burung dia ada 2 atrium. Okay. Okay, bilangan ventricle. Okay, manusia kita ada 2. Okay, manakala amphibia tadi cikgu kata berapa? 1. Okay, ikan ada berapa? 1 juga. Okay, burung ada 2. Okay, boleh? Okay, so faham ah? Alright, so cikgu teruskan. Dah siap salin semua? Okay, cikgu anggap awak sudah salin ah. Okay, sikit lagi. Sikit lagi ah, cikgu habiskan yang ni. Alright, so nombor 3. Nombor 3 tadi tu lah. Okay, so sekarang nombor 3. Yang ni. Awak habiskan ni baru cikgu bagi awak keluar. Okay. So, cikgu nak juga seorang-seorang kena bagi tahu cikgu. Ini jawapan dia kat sini. Tapi cikgu nak tengok awak punya pemahaman. Jantung ni, bahagian jantung. Cikgu besarkan lagi supaya awak nampak. Okay. Alright. So, nombor 1. Nombor 1 dia tunjukkan yang ni. Okay. Dan dia berada dekat atrium kanan. Atrium kanan. So, nombor 1 apa jawapan dia? Siapa boleh beritahu cikgu? Nombor 1 kita panggil sebagai kanan bawa darah apa? Darah oksigen ke darah terdioksigen? Okay, seperti biasa. Tak ada orang respon. Cepat, yang ni korang kena jawab sendiri. Cikgu banyak kali dah cikgu ajar korang. No, Sam. Cikgu kena kejar masa. Kalau nak recover bab 3 sampai bila awak takkan dapat. Kita takkan habis. Cepat. Nombor 1 apa? No, I don't. Cikgu takkan repeat. That's why cikgu awak kena fokus kat sini sekarang ni. Nombor 1 apa? Sekarang ni cikgu bagi clue. Dia berada kat atrium kanan.
atrium kanan. Okey, lepas tu dia membawa darah terdioksigen. Jadi nama dia kita panggil sebagai salur darah ni, nama dia apa? Koi, Samuel, awak jawab ni. Awak boleh balik chat dengan cikgu cepat sekarang. Apa jawapan dia? Apa nama dia? Masa dah nak habis, cikgu takkan habiskan. Siapa keluar, cikgu bagi tahu parents korang. Cepat habiskan ni dulu. Baru cikgu bagi korang keluar. Ya, betul Alif. Pandai pun. Vena cava. Okey, vena cava. Vena cava, pandai. Okey. Vena cava. Kemudian nombor 2. Nombor 2 ni nampak tak? Dia bagi tunjuk yang ni. Injap yang berada di atas atrium. Injap ni dan juga injap ni dengan juga injap ni. Injap yang berada di atas atrium ni. So apa nama dia, injap apa? Ya, betul, injap sabit. Okey, injap sabit. Alif seorang je ke yang attend cikgu ni kelas ni? Injap sabit. Okey. Oh, laju Alif Kalau cikgu kata tak boleh balik. Okey. Tak adalah. Injap. Okey, kemudian nombor 3. Okey, yang ni. Dia berada kat? Ya, betul Hafiz. Okey, wah baru jangan. Atrium kanan. Alright, atrium kanan. Alright. Kemudian yang ni. Nombor 4. Injap apa ni berada kat sebelah kanan? Yelah, cikgu ngantuk juga. Cikgu dah gila penat. Okey, cepat. Ni apa nama dia? Injap ni berada kat atrium kanan. Nama dia? Ya, injap tricuspid. Okey, injap tricuspid. Okay. Kemudian, ini pula dia berada kat bawah. Ventricle apa? Tak, bukan septum. Sebab kan, dia bukan kat sini. Yang ni. Okay, ventricle kanan. Okay. Wah. Pasti cikgu cakap nak balik. Tak bagi balik lah, baru korang laju. Okay, yang ni baru septum. Okay, ni baru septum. Sebab dia adalah lapisan otot yang membahagikan ventricle kanan dengan ventricle kiri. Okay, kemudian ni. Nampak tak? Yang ni yang banyak salur darah dia. Dia boleh mengalirkan salur darah ke tempat lain. Dengan banyak. Dan juga salur darah ni besar. Ya, betul Syamudeswari. Dia adalah aorta. Okey, aorta. Okey, kemudian yang ni pula, yang ni, okey, dia bersambung dengan dia adalah betul arteri, tapi arteri apa? Pulmonary, arteri pulmonary, sorry. Saya cakap pulmonary, cuba arteri. Ya, arteri pulmonary. Untuk mengambil pulmonary. Untuk mengangkut gas. Apa? Gas apa? Untuk mengangkut apa? Arteri pulmonary. Untuk mengangkut gas. Oksigen ke tidak oksigen? Daripada mana? Daripada jantung ni mengangkut? Bukan, mengangkut arteri pulmonary. Walaupun nama dia arteri, ingat tak cikgu cakap? Walaupun nama dia arteri, tapi dia mengangkut gas terdioksigen. Okay? Dia akan angkut gas terdioksigen. Okay, nanti akan angkut gas terdioksigen dan bawa ke peparu, arteri pulmonary. Okay? Okay, so ini dia angkut darah daripada sebelah kiri. So ni adalah apa nama dia? Vena pulmonary. Okay, vena pulmonary. Okay. Kemudian yang ni, dia adalah atrium kiri. Okay, yang ni injap apa? Ya, injap bicuspid. Okay, ini last sekali. Ya, ventricle kiri. Alright, ventricle kiri. Okay, so kita akan sambung minggu depan. Okay, good luck, study hard.
Korang cikgu takkan cakap study hard. Study smart. Korang kena study hard. So cikgu sangat-sangat takut dengan korang. Cikgu tak nampak pun satu orang pun ni. Okay, so jumpa minggu depan. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan keluar rumah sangat. Okay, bye. Apa lagi? No, you not just study smart, Sam. You kena study hard. Okay, bye. Terima kasih juga. Bye, Alif. Okay, Sam. Nanti tunjukkan kat cikgu you punya 80. Siapa Billie Eilish ni? Bye, Billie Eilish. Sarjan ke? Okay, cikgu tutup. Okay. Oh, Ani. Okay. Sorry, Ani. Okay, bye. Ada soalan? Tak ada kan? Okay, bye.